Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibil nisyani bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Amma ba'd. Baiklah, pelajar-pelajar seriti Tahfiz Al-Kausar yang dikasihi oleh sekalian, berjumpa kita pada kali ini dalam pembelajaran yang seterusnya di dalam subjek TQS, iaitu Tahfiz Al-Quran dan Sunnah. Dan pada hari ini kita teruskan dengan pembelajaran kita. Pada minggu lepas, pada pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari surah An-Nas. Okey, surah An-Nas, dan kemudian untuk pada hari ini, PDPR pada kali ini kita akan teruskan dengan surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Kafirun. Okey, seperti pelajar boleh lihat kat sini, surah Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar. Jadi pada ini kita akan belajar dua surah, di mana surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Kautsar ni surahnya tak berapa panjang, hanya ada 3 ayat sahaja. Jadi kita akan teruskan dan kita akan pergi satu persatu. Okey, pelajar-pelajar boleh buka, sebelum tu pelajar-pelajar boleh buka dahulu buku. Boleh buka pada muka surat yang ke-17. Okey, buka pada muka surat yang ke-17. Seterusnya, kita pergi kepada struktur surah Al-Kafirun dahulu. Kita tengok apa yang ada dalam surah Al-Kafirun ni. Okey, yang pertama kita lihat surah Al-Kafirun terletak kepada juzuk yang ke-30, iaitu pada muka surat yang di belakang sekali. Okey, kemudian surah Al-Kafirun mempunyai 6 ayat sahaja, iaitu ayat 1 hingga 6. Kemudian surah Al-Kafirun terletak pada muka surat 603 di dalam Mushaf Al-Quran. Okey, nanti pelajar-pelajar boleh rujuklah pada mushaf pada muka surat 603 dan surah Al-Kafirun, dan di bawah surah Al-Kafirun terdapat surah, dan di bawah surah Al-Kafirun terdapat surah An-Nas, dan bawah surah An-Nas terdapat surah Al-Masad. Okey, jadi kita tengok kat sini, tema bagi surah ini berkonsepkan akidah, di mana surah yang sebelum ni surah An-Nas berkonsepkan akidah juga. Jadi kita akan fokus kepada surah Al-Kafirun dahulu, kemudian barulah kita pergi kepada surah Al-Kautsar. Okey, tajuk ataupun tajuk kepada surah Al-Kafirun ini, iaitu dia lebih fokus kepada tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah tajuk untuk surah ini, surah Al-Kafirun ini. Okay, kita pergi yang seterusnya. Kita pergi kepada huraian ringkas dahulu. Okey, huraian ringkas dalam surah Al-Kafirun. Okey, pada poin yang pertama, apa yang ada? Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan bagi seluruh manusia. Jadi kita faham, kita sebagai seorang hamba yang beriman, kita sebagai orang yang patuh pada perintah Allah, kita hanya ada satu Tuhan sahaja di dalam dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan bagi seluruh manusia di dunia ini. Okey, dan agama yang benar hanyalah agama Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Maafkan muallim. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan bagi seluruh manusia. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Iaitu ada dalam syahadah yang kita selalu sebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, yang kedua, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan orang yang sesat. Okey, orang yang sembah selain Allah, mereka adalah orang yang sesat, dan apa yang mereka sembah tu seperti berhala dan sebagainya, sesungguhnya berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir, orang selain daripada orang Islam, adalah mereka menyembah sesuatu objek ataupun mereka menyembah sesuatu yang tidak ada boleh memberi pertolongan kepada mereka. Jadi jelas di sini orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang-orang yang sesat. Okey, yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berpegang teguh
dengan agama Islam. Okey, kita mestilah berpegang teguh. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai muslim yang beriman, kita mestilah berpegang teguh hanya kepada agama yang satu, iaitu agama Islam. Yang keempat, siapa yang sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk dalam kalangan orang kafir. Jadi sesiapa di muka bumi ini yang dia tidak sembah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk dalam kalangan orang kafir. Orang kafir ni apa? Adalah orang yang selain daripada orang Islam. Yang ni dia tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia menyembah Tuhan yang lain. Mereka menganggap ada Tuhan lain dan sebagainya. Dan seperti kita fahami, banyak agama-agama lain menyembah seperti ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala dan sebagainya. Jadi di situ jelas, sesiapa yang sembah selain daripada Allah, mereka adalah orang kafir. Mereka bukan termasuk dalam orang muslimin ataupun orang Islam yang beriman. Okey, yang kelima, kita mestilah berwaspada terhadap orang-orang yang kufur agar tidak terikut dengan apa yang mereka sembah. Okey, jadi dalam surah Al-Kafirun ini, apa yang diceritakan dalam surah Al-Kafirun ini adalah berkisahkan tentang bagaimana orang musyrikin ataupun orang Yahudi ataupun orang bukan Islam, okey, ia memujuk kepada Rasulullah, orang kafir memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berkompromi dengan mereka dalam asal penyembahan, peribadatan dan diri. Maksudnya dalam surah Al-Kafirun menceritakan bagaimana penolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kerana orang kafir ini mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, untuk menyembah selain daripada Allah. Maka apa yang mereka mahukan? Mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian turunlah surah Al-Kafirun ini adalah penjawapan kepada orang-orang kafir. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembacaan surah Al-Kafirun teruslah. Okey, seperti biasa, kita dalam slot pembacaan ni sama-sama boleh belajar semua ikut muallim baca. Kita akan baca sama-sama insya-Allah. Okey, pelajar-pelajar dah bersedia? Diharap pelajar bersedia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Okey, pelajar-pelajar seliti yang dikasihi oleh sekalian, demikianlah adalah pembacaan surah Al-Kafirun. Jadi pelajar-pelajar bolehlah mula untuk menghafal, cuba untuk menghafal surah Al-Kafirun ini. Kerana apabila seseorang itu membaca surah Al-Kafirun ini, ada banyak manfaat yang akan mereka peroleh sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Kafirun. Kemudian kita pergi kepada maksud surah Al-Kafirun. Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Yang pada pertamanya, okey, qul. Okey, qul ni bermaksudnya katakanlah. Ya ayyuha, wahai sekalian, al-kafirun, orang-orang kafir. Okey, ini adalah perkataan ataupun ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir. Okey, sambungan. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Okey, ma, apa yang, ta'budun, kamu sembah berhala. Okey, ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir. Nabi mengatakan, aku
tak akan menyembah apa yang kau sembah. Apa yang orang kafir sembah? Mereka sembah berhala. Jadi Nabi kata apa? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ini berhala. Okey, ayat yang ketiga. Wala, dan bukanlah. Okey, antum, kamu. Kamu ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang kafir. Abiduna, para penyembah. Apa yang a'budu, aku sembah. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam ayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan bukanlah kamu, maksudnya dan bukanlah kamu orang kafir, para penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya di sini nak beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka ni bukanlah sembah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembah. Yang ini menyembah Allah. Okey, itu dalam ayat ketiga. Okey, yang keempat, Nabi ulang balik pada ayat yang Nabi cakap kemudian wala, dan bukanlah, okey, ana, aku, yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, abidun, penyembah, apa yang abadtum. Kemudian dalam ayat keempat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tak sembah apa yang kau sembah. Apa yang orang kafir sembah? Berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, aku tak sembah apa yang kau sembah. Kemudian ayat kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang balik pada ayat yang ketiga. Okey, wala antum, dan bukanlah kamu abiduna, para penyembah, apa yang a'budu, aku sembah Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang pada ayat yang ketiga dan ayat keempat. Ayat ketiga dan ayat kelima adalah maksudnya yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, aku bukanlah para penyembah apa yang kamu sembah, dan bukanlah kamu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu bukan sembah apa yang kau sembah. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat terakhir, lakum, bagi kamu, yakni orang kafir, dinukum, agama kamu, iaitu agama mereka lah. Kemudian waliyadin, dan bagiku agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu adalah agama kamu dan aku adalah agama aku. Okey, kamu adalah agama kamu tu maksudnya agama mereka menyembah berhala, mereka dengan cara mereka menyembah berhala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dan bagiku agamaku Islam adalah agamaku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah agama Islam. Jadi jelas kita kat sini kita boleh fahami bahawa sesungguhnya golongan mukmin hanya menyembah atau mengadukan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Mereka tidak mempersekutukannya. Manakala golongan kufar pula menyembah sembahan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka sembah selain daripada mereka sembah Allah Subhanahu Wa Taala ni? Mereka menyembah berhala, patung, sesama manusia, malaikat, bintang dan berbagai lagi sembahan yang terdapat dalam ajaran mereka. Bukan itu sahaja. Mereka pun juga mereka juga golongan kufar ini jelas mereka melakukan syirik dalam peribadatan dan mereka beribadat mengikut cara ciptaan akal mereka sendiri ataupun mengikut hawa nafsu mereka. Berbeza dengan orang Islam, beribadat ataupun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita. Kemudian sesungguhnya golongan mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas kepadanya dan mengikut tata syariatnya. Jadi jelas surah Al-Kafirun ini adalah jawapan ataupun ucapan balas kepada kaum kafir yang cuba mengajak ataupun cuba memperkromi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian kita sudah habis bahagian surah Al-Kafirun. Seterusnya kita pergi kepada surah Al-Kawthar pula. Okey, kemudian kita pergi terus kepada surah Al-Kawthar. Jadi itu sama juga, surah Al-Kawthar terletak pada juzuk yang ke-30. Okey. Dan surah Al-Kawthar ini mempunyai hanya 3 ayat sahaja. Okey. Kemudian surah Al-Kawthar pun terletak pada muka surat
Maafkan muallim di situ. Surah Al-Kawthar terletak pada muka surat 602, iaitu di belakang muka surat surah Al-Kafirun. Okey, kemudian tema surah ini sama juga, iaitu akidah, dan tajuknya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendirikan solat dan melakukan ibadah korban. Kita pergi kepada huraian ringkas tentang surah Al-Kawthar ini. Okey, seliti kita pun bernama Al-Kawthar. Okey, kemudian kita pergi yang pertama, kita mestilah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendirikan solat dan melakukan ibadah korban. Jadi kita kena faham kat sini apa sahaja nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, kita mestilah mensyukurinya dengan mendirikan solat dan melakukan ibadah korban. Jadi kenapa kita kena melakukan dengan solat? Jadi dengan solat itu tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tanda sebagai kita ni mensyukuri dengan apa nikmat dan kurniaan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Yang kedua, mereka yang banyak melakukan kebaikan dan amal ibadah akan menerima ganjaran dan nikmat yang banyak di akhirat kelak. Okey, pada poin yang kedua ni nak mengatakan apa? Sesiapa manusia di atas muka bumi ini, orang mukmin ataupun orang muslim dan muslimat yang banyak melakukan kebaikan dan melakukan amal ibadah, mereka akan menerima ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, pahala yang tak disangka-sangka, dan menikmati banyak nikmat di dalam akhirat kelak. Di mana? Di dalam syurga. Orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan pahala, dia akan dibalas dengan kebaikan, dan orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kemaksiatan, mereka akan dibalas dengan kebinasaan, keburukan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena banyakkan amal ibadah agar Allah SWT memberikan kita ganjaran dan mendapatkan kita untuk masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Amin. Okey, yang ketiga, orang yang membenci Rasulnya akan terputus daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, poin yang ketiga ni adalah sangat penting. Sesiapa yang membenci Rasulullah ataupun Rasul-Rasulnya, mereka akan terputus daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila putusnya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang itu dia akan hidupnya akan jadi susah, hidupnya akan jadi tidak tenang, dan hidupnya akan rasa seperti tak kosong dan tidak mempunyai apa-apa. Jadi mencintai ataupun beriman kepada Rasulullah SAW merupakan termasuk dalam rukun iman. Okey. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita mestilah sayangilah Rasul, mestilah mencintai Rasul agar kita sentiasa mendapat rahmat dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita terus pergi kepada pembacaan surah Al-Kawthar. Okey, pelajar-pelajar siti yang dikasihi Allah sekalian, surah Al-Kawthar ini pendek sahaja dan mempunyai sebanyak 3 ayat. Okey, sama-sama ikut muallim baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Okey, pelajar-pelajar siti yang dikasihi Allah sekalian, demikianlah pembacaan surah Al-Kawthar. Yang ini surah Al-Kawthar ini hanya 3 ayat sahaja. Jadi pelajar-pelajar bolehlah cuba untuk menghafal surah Al-Kawthar ini. Muallim pasti pelajar-pelajar akan berjaya hafal kerana ayatnya mudah dan senang untuk dihafal. Okey, kita terus pergi kepada maksud dalam surah Al-Kawthar ini. Kita pergi pada ayat yang pertama. Okey. Inna, sesungguhnya kami, a'taina maksudnya kami telah memberimu al-kautsar, nikmat yang banyak. Okey, jadi pelajar-pelajar, kami di sini menunjukkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang nak dikatakan dalam ayat pertama ni, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi banyak nikmat kepada kita. Okey, yang kedua, fasalli, maka dirikanlah solat, li rabbika, kerana Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ya, daripada ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Lepas Allah dah memberikan kita nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mendirikan solat,
kerana Tuhanmu. Jadi kita solat ini kerana siapa? Kita solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkorbanlah. Apa ini berkorbanlah apa? Melakukan ibadah korban. Okey, di pada hari raya Aidil Adha yang kita akan sambut tak lama lagi. Okey, untuk ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Inna sesungguhnya. Okey. Syani'aka yang membencimu huwa dia adalah. Okey, bermaksud dekat sini dia adalah tu bermaksudnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abtar. Ini orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ketiga ni Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah tergolongan dalam orang-orang yang terputus dari mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Untuk surah Al-Qasar ini, surah ini hanya mengandungi 3 ayat sahaja dan diturunkan di Mekah dengan membawa pengertian tentang sungai di dalam syurga. Menurut para ulama yang mentafsir surah ini, sungai di syurga berarti sebuah kolam sungai yang diperbuat daripada batu permata yang begitu indah dan cantik. Manakala rasanya pula manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Dinamakan surah Al-Kausar kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Surah ini disifatkan juga sebagai surah penghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ketika itu baginda bersedih atas kematian 2 orang yang dikasihi, iaitu anak lelakinya Ibrahim dan bapa saudaranya Abu Talib. Kemudian dalam surah Al-Qasas ini juga terkandung banyak pengajaran dan banyak manfaat yang kita boleh peroleh. Yang pertama, ia berkaitan dengan 3 perkara pokok, iaitu tentang keterangan berkaitan kelebihan rahmat Allah dan pemberiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengurniakan kepada baginda kebaikan di dunia dan akhirat. Okey, antara anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu adalah sungai Al-Kausar yang terdapat di dalam syurga yang indah. Maksudnya di sini dapat kita fahami surah Al-Kausar ini merupakan nama sungai, salah satu nama sungai di dalam syurga. Jadi anugerah turunnya surah Al-Kausar ini adalah yang pertama memberi penghiburan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Okey, kerana anak lelakinya Ibrahim dan bapa saudaranya Abu Talib telah meninggal dunia. Yang kedua, kenapa diturunkan surah Al-Kausar ini adalah kerana nak memberitahu kepada manusia telah banyak manfaat ataupun kebaikan ataupun nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manfaat-manfaat tersebut akan diperoleh, akan dimanfaati oleh umat-umatnya. Alhamdulillah, setakat itu saja untuk PDPR kita pada kali ini. InsyaAllah pelajar-pelajar seperti yang dikasihi oleh sekalian, kita jumpa lagi pada pembelajaran PDPR akan datang insyaAllah. Okay, stay safe, sentiasa untuk jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.